Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan hai kepada anda semua. Apa khabar anda semua hari ini? Anda bersama saya Syahira Izzati Yaakob dan pastinya bersama rakan hos saya. Dan saya Muhammad Syafiana menerusi NX Now yang ketika ini sedang bersiaran secara langsung di www.nx.digital. Tapi kalau anda dan juga rakan-rakan yang ingin menonton semula episod yang lepas-lepas tu kita boleh pergi ke website kami ataupun ke laman Facebook kami di NX Digital dan juga di YouTube kami di My NX Digital. Jadi sebelum kita membincangkan topik kita pada hari ini, apa kata kalau kita saksikan dulu Syira bingkisan yang telah pun disediakan oleh pihak produksi. Jom. Well, itu dia sedikit bingkisan Syira mengenai tajuk yang akan kita bincangkan pada petang ini. Jadi kita tak nak buang masa sebenarnya Syira. Hari ini kita akan membincangkan mengenai satu yayasan yang berfungsi dalam membantu golongan pelajar yang kurang berkemampuan. Dan sebenarnya yayasan Unity ini adalah sebuah badan bukan kerajaan yang mana memfokuskan usaha dalam mengumpul, menerima, mengurus dan juga mentadbir dana kebajikan untuk disalurkan kepada masyarakat umum dan pada masa yang sama tumpuan juga diberikan kepada kecemerlangan remaja dalam bidang akademik. Betul tu Syafiq, dan antara program yang dianjurkan Yayasan Unity adalah bagi membantu golongan pelajar kurang berkemampuan. Contohnya dengan mengadakan Tree for Future, satu graduan, satu keluarga. Kalau nak tahu dengan lebih lanjut, kita bersama dua tetamu kita pada hari ini, iaitu Pegawai Yayasan Unity Puan Salina Muhammad Haris dan Fatina Farhana Abdul Rahim yang merupakan salah seorang daripada peserta program di bawah Yayasan Unity. Okay. Terima kasih kerana sudi bersama kami di NX Now. Sama-sama. Okey, alright. So mungkin kita boleh terus pergi ke soalan pertama. Mungkin Puan Salina boleh menjawab. Mungkin ramai yang tak tahu mengenai apakah sebenarnya program ini. Mungkin apakah antara aktiviti utama Yayasan Unity ini sendiri? Okey. Sebenarnya Yayasan Unity ini telah lama pun wujud dan kami membantu dengan mencari golongan-golongan yang kurang berkemampuan. Kita mencari pelajar-pelajar yang bakal menduduki peperiksaan SPM khususnya dengan kita memberi bantuan tuition percuma kepada mereka. Dan secara umum kita tahu yang pelajar-pelajar yang dari golongan yang susah ni jarang pergi ke kelas tuition kerana keluarga mereka tidak mampulah untuk menghantar mereka. Jadi kami mengumpulkan pelajar-pelajar ini dan kami berikan tuition percuma kepada mereka dengan menyediakan guru-guru yang pakar dalam 4 subjek teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Sejarah dan Matematik. Kenapa kami memilih subjek-subjek tersebut? Kerana dengan harapan dengan 4 subjek itu mereka bawa untuk menjadi seorang graduan. Untuk 4 subjek sahaja ke atau macam dengan subjek yang lain? Sebenarnya kita akan bagi tekankan 4 subjek itu sebab kita maklum mana-mana IPTA atau IPTS yang kita nak masuk, kita kena ada 3 kredit dan mesti lulus Bahasa Melayu. Betul. Sejarah juga
sekarang kena lulus juga. Jadi dengan adanya 4 subjek tersebut, mereka layak untuk masuk IPT, mana-mana IPT, walaupun bukan IPTA, IPTS pun mereka layak untuk masuk. Okey. Walaupun apa pula itu program satu keluarga satu graduan? Okey, seperti yang saya mention tadi, program satu keluarga satu graduan ni awalnya kita buat satu portion percuma. Tapi sekarang kita kembangkan lagi dengan kita adakan bengkel, teknik menjawab soalan dan lebih ramai pelajar yang boleh terlibat. Satu keluarga satu graduan juga kita pilih di kalangan pelajar-pelajar yang susah. Tiada di dalam keluarga dia yang menjadi seorang graduan. Maksudnya tak ada dalam adik-beradik dia yang menjadi pelajar IPTA. Dan juga yang bakal menduduki SPM lah. Sebab dengan harapan pelajar tersebut boleh menjadi graduan dan akhirnya mengubah nasib keluarga mereka. Okey, dan sebenarnya pada hari ini juga selain perempuan Salina, kita ada seorang yang dikatakan peserta dalam program yang telah pun dianjurkan. Jadi mungkin Sarah Fahana mungkin boleh ceritakan apakah program yang Sarah join actually? Sorry, Fatin. Sorry Fatin, sorry. Saya join program Tree for Future. Maksudnya tanam pokok cili. Itu adalah bila penyerta-penyerta yang menyumbang RM10 kepada pokok cili itu, dia akan bagi sumbangan kepada orang golongan yang susah tadi itu. Okey, sekarang berapa usia Fatin? 21 tahun. 21 tahun. Oh, masih muda lagi. So dah lepasan SPM dah habis semula. So yang program yang tadi sebentar tadi dia ada katakan, program itu adalah program yang khas untuk pelajar lepasan ijazah ke atau macam mana? Sebab tadi sebenarnya Tree for Future itu adalah satu cara ataupun satu cara kita cari dana untuk program satu keluarga satu graduan. Okey, kita tahu ramai sebenarnya orang yang nak menyumbang, tapi mereka tidak mempunyai wang yang banyak untuk menyumbang. Jadi kita buat satu projek tanaman cili api secara federasi dengan RM10 penyumbang boleh menyumbang dan akhirnya melahirkan seorang graduan. Jadi kita tak perlukan sumbangan yang beribu-ribu, tapi kita bersatu dengan sumbangan RM10, akhirnya ramai golongan asnaf dapat dibantulah. Bagi Fatin sendiri, bagaimana apa yang mendorong Fatin untuk menyertai program ni, Fatin? Saya minat dalam bidang pertanian. So dibuat penanaman cili, so saya minat dengan bidang pertanian. Selain daripada saya belajar di College Unity, under Yayasan Unity ni, saya menyertai program tu bila masa terluang. Okey. So macam Fatin sekarang ni sedang belajar di diploma atau degree? Diploma. Diploma dalam bidang apa ya? Perakaunan. Oh, perakaunan. Jauh sebenarnya kalau ikutkan perakaunan dengan menanam pokok cili tadi tu. So mungkin sebab minat salah satunya mungkin adakah disebabkan program ini mencetuskan rasa minat untuk menanam pokok cili dan sebagainya? Selain pokok cili pun ada pokok lain yang ada pokok lain yang ditanam. Fatin dah berapa lama ya join program ni? Setakat ni baru 1 sem. Sekarang baru 1 semester. Okey, so mungkin macam Puan boleh ceritakan sedikit mengenai macam program ini. Mungkin macam mana kriteria yang diperlukan, for example let's say someone yang nak apply ataupun someone yang nak join program seperti ini. Program satu keluarga satu usahawan atau Tree for Future? Tree for Future dulu lah, kita nak tahu dulu. Okey, macam saya cakap tadi, Tree for Future ni untuk cari Yayasan Unity cari dana. Okey, Yayasan Unity buat projek Tree for Future di College Unity. Oh, di College Unity. Jadi penggerak untuk projek Tree for Future ni adalah pelajar-pelajar College Unity sendiri. Okey. Dan kita pilih pelajar-pelajar yang susah, pelajar College Unity yang tidak mampu. Dan mereka dibayar upah ketika menguruskan projek Tree for Future. Jadi dua pihak yang akan dapat manfaat daripada projek Tree for Future. So maksudnya mereka turut menerima macam tajaan ataupun bantuan pelajaran juga? Mereka tak terima bantuan pelajaran, tapi kita bantu mereka, memudahkan mereka mendapat wang saku. Sebab dia di dalam College Unity punya kampus, jadi pelajar tak perlu transportation untuk bekerja. Just berjalan kaki sampai di kebun, mereka bekerja dalam 2 jam dan diberi upah. Wow, sangat menarik tu. Saya tak pernah ada program macam ni waktu kat universiti dulu. So kalau mungkin kalau Fatin boleh kongsikan sedikitlah, agak-agaknya berapa agaknya kalau upah kalau tak keberatan lah, nak kongsikan.
Selama saya kerja ni Sebulan, sebulan saya dah dapat pendapatan sebanyak 500. Wow. Okey, dengan menanam pokok dapat upah 500. So 500 ringgit itu buat apa? Boleh kongsi kami? Saya agih-agihkan kepada ibu bapa saya. Saya buat duit belanja di kolej tu, buat belanja makan. So kurangnya duit tu boleh gunakan untuk bantu belajar dan sebagainya. Okey, Okey Fatin, selain daripada upah antara manfaat yang dapat daripada program ni, apa manfaat lain yang diterima Fatin? Selain daripada dapat upah tu, saya juga akan dapat CJ keusahawanan kat Petigasi tu. Sebab dia akan ada satu modul buat penanaman cili ni. Okey, dan kalau kita tengok sekarang ni macam visual tu ada paparkan macam mana. Adakah tu semua student tadi yang student Unity. Okey, so mereka perlu melalui beberapa kursus untuk memastikan mereka fahami karya how to say like macam cara-cara untuk nak menanam dan pertanian dan sebagainya. Okey, sebenarnya kita buat on job training. Training. Misalnya hari ini kita nak isi kokopit ke dalam polybag. Okey. Pelajar-pelajar yang berkelapangan mereka akan datang dan kita akan ajar kenapa kita buat macam tu dan macam ni. Esoknya mungkin task lain. So dia sentiasa belajar something yang baru. Okey. Setiap hari belajar untuk tanam benda yang lain maksudnya. Bukan tanam benda lain, mungkin pekerjaan yang berbeza. Macam mana nak memberi baja yang betul, macam mana nak memetik cili yang betul. Pokok cili tu kena buat apa pemangkasan. So macam kiranya selepas tanaman tu, contoh pokok cili tu dah membesar dan kita student dah berjaya petik buah dan sebagainya. So siapa yang akan menjualkan buah-buah cili tu nanti ke pasar ke macam mana? Kolej Unity ni berada di lokasinya Negeri Sembilan. Semua orang tahu Negeri Sembilan memang suka makan pedas. Okey, yes. Dan memang kita tak perlu cili padi. Dan kita tak perlu bergerak ke mana-mana, memang peraih yang akan datang. Jadi tak ada kos untuk menghantar cili buat marketing. Memang kita dapat support daripada orang sekitar lah. Oh, jadi memang jual pun kat kawasan dalam kawasan situ je lah. Kita hanya tunggu di kebun dan peraih akan datang ambil. Setiap hari akan menjual ke macam mana? Bila kita ada cili, kita akan inform orang peraih-peraih tersebut dan dia orang akan datang ambil lah. Sebabnya pokok cili perlukan masa dalam 2 bulan, lepas tu baru berbuah. Kemudian kita 6 bulan kita akan kena tanam baru. So pelajar sentiasa akan rasa tugas-tugas untuk pokok cili tu punya rutin lah. Ada macam masa terluang lah untuk buat something. Sebab saya dulu kalau masa terluang, saya selalu buat benda-benda tak berfaedah. So saya rasa benda ni cukup berfaedah kepada kita juga sebenarnya. Yes, at the same time actually dia macam bantu untuk how to say save the environment. You know, like you tanam pokok cili and then you bagi lebih banyak oksigen. Bagus. Bagus. So mungkin selain pada pokok cili, sebab tadi macam Fatin ada cakap ada pokok-pokok lain yang turut ditanam. So mungkin boleh kongsikan apa pokok lain yang ada tu? Antara pokok yang ditanamnya ada pokok terung. Pokok terung. Pokok kacang panjang. Terus setakat ni yang ditanamlah kat kebun tu. Puan Salina, setakat ni bagaimana dengan penyertaannya? Ada berapa ramai peserta sekarang ni Puan Salina? Okey, untuk Tree for Future punya peserta yang diterima pada pelajar Kolej Unity, kita ada 200 pelajar yang join. Dan 200 pelajar tu memang kita asahlah. Bagi mereka pengalaman macam mana fertigasi ni berfungsi. Kalau di luar, mereka yang nak join kursus fertigasi memang mahal. Jadi pelajar-pelajar Kolej Unity ni dia dapat percuma dan juga mereka dapat ilmu dan juga upah. Saya suka tajuk yang diberi oleh Astro, membantu pelajar yang kurang berkemampuan, dan itu apa yang kita buat dengan projek Tree for Future. Selain bantu pelajar SPM dengan hasil jualan cili tersebut, kita bantu pelajar-pelajar Kolej Unity yang susah, yang tak ada duit untuk makan. Alright. Dan sebenarnya kita akan banyak lagi berbincang mengenai bagaimana usaha yang dilakukan oleh Unity sendiri untuk membantu pelajar yang kurang berkemampuan untuk menyambung belajar dan sebagainya. Tapi kita akan berhenti berehat terlebih dahulu. Jadi jangan ke mana-mana. GPA atau Pentaksiran Purata Nilai Grad Kumulatif Bersepadu merupakan sistem penggradan bersepadu dalam membuat penilaian prestasi akademik serta kemahiran profesional pelajar IPT melalui pendekatan holistik berpandukan pengetahuan, kemahiran praktikal, tanggungjawab dan kemahiran sosial, etika dan nilai, komunikasi, penyelesaian masalah, pengurusan maklumat dan keusahawanan. ICGPA akan memberi manfaat kepada institusi pendidikan, pengurusan program, pensyarah dan pelajar.
Untuk maklumat lanjut, layari mohe.gov.my. Siapa Umar? Siapa Umar? Siapa Umar? Umar. Sistem pendidikan tinggi kini berada di posisi 25 terbaik dunia. Memecah tembok menteri kalangan 100 universiti terbaik dunia. Di ASEAN, kita hampir sapu habis semua kedudukan. Dan Malaysia juga kini dalam kelompok 1% universiti pendidikan terbaik dunia. Jadi, mengapa perlu keluar negara sedangkan Malaysia mempunyai kelas, gah dan aura yang tersendiri di pentas antarabangsa? Umar ke arah sistem pendidikan bertaraf dan berkelas dunia. Kembali bersama kami di NX Now dan pastinya sekarang ini Syafiq, kita sedang membincangkan mengenai satu yayasan yang berfungsi dalam membantu golongan pelajar yang kurang berkemampuan. Baiklah, Hadik Fatin, akak nak tanya, pernah tak satu ketika dahulu ke ataupun sekarang ke bermimpi ataupun mengimpikan ataupun mengimpikan untuk ada satu ladang vertikasi sendiri? Saya baru mimpi semalam. Kita tengok dia mimpi kita. Okay, saya pernah juga terfikir untuk membuka satu ladang vertikasi ni sebab saya berasal daripada Terengganu. So di kampung saya kat sana ada kebun. Nenek saya buat kebun. So nenek saya menggunakan cara manual. Pasal cucunya buatkan secara vertikasi lah benda tu. Saya lupa nak tanya sebenarnya. Fatin sebenarnya berasal dari mana? Terengganu. Oh, dari Terengganu. So dekat Terengganu ada tanaman kebun sendirilah dekat rumah. Oh, so nenek saya yang asaskan benda tu. I see. So dari ladang kebun nenek, dari kebun nenek tu awak buat secara vertikasi, mempraktikkan lah. I see. Secara vertikasi. Saya tak berapa faham. Vertikasi tu apa maksudnya? Kalau cara mudahnya orang nak tahu, sebenarnya vertigasi ni, contoh kita ada 4,000 pokok cili. Takkan kita nak siram satu-satu, betul tak? Betul. Menggunakan sistem vertigasi ni, kita hanya klik saja Swiss dan 4,000 pokok tersiram. Oh, kira sprinkler. Dia bukan sprinkler tapi dia drip terus masuk ke polybag. Satu-satu. Dia bersama air dan juga baja. I see. Penyiraman bersama air dan baja lah. So lebih efektif lah untuk cara pertanian dan memudahkan sebab pelajar tu hasilnya sendiri. lebih lumayan lah berbanding sistem yang konvensional. Okey, so mungkin Puan Sina boleh ceritakan bagaimana macam program satu keluarga, satu graduan ni sebenarnya mampu untuk mengubah nasib sesebuah keluarga yang sebenarnya susah itu. Okey, satu keluarga, satu graduan ni kita cuba memberi semangat kepada pelajar-pelajar asnaf yang memang mahu berjaya sebenarnya, tapi cuma mungkin dia ada kekangan kewangan. Selain daripada kita bantu dia dengan beri tuition, buku rujukan, alat tulis, wang saku, kita juga memberi motivasi kepada mereka supaya mereka mengimpikan menjadi seorang graduan dan membantu keluarganya dan keluarkan keluarganya daripada kemiskinan. Sebab tu kita memilih pelajar-pelajar yang memang terdiri daripada keluarga yang susah dan tiada adik-beradik dia yang melanjutkan pelajaran ke IPT. Supaya kita nak pelajar tersebut yang mengubah nasib keluarga dia. Nasib keluarga lah. Kita sedia maklum bahawa banyak program yang telah diatur khas untuk pelajar-pelajar ni. Kita nanti kepada adik Fatin, macam mana adik bahagikan masa antara program dan juga pembelajaran? Okay, saya di semester 6, saya hanya ada kelas hari Selasa, Rabu, Khamis. Saya ada masa yang terluang Jumaat, Sabtu, Ahad, Isnin. So 4 hari itu saya akan luangkan masa di kebun tu. Membuat kerja, maksudnya saya mencari upah lah kat situ. Okey, so macam di kebun tu ada macam jadual ke atau bagaimana? Tak, masuk pergi je dalam pukul 8, dia akan balik dalam pukul 11 atau 11.30. Oh, sekejap lah. Dalam 3-4 jam. Dalam pukul 3 masuk pula. Maksudnya ada sesi pagi dan juga sesi petang macam tu. Okey. Dia atas pelajar tu nak pergi pukul berapa sebenarnya? Mengikut kelapangan masa. Betul. Memang tak ada majikan macam tu lah. Saya pun nak berdaftar sebenarnya. Okey, tapi saya tak tahu, mungkin saya tak layak untuk program ni lagi. So, okey. Jadi mungkin ramai kat luar sana yang masih tertanya-tanya sebenarnya bagaimana yayasan ini mendapatkan dana sebenarnya dan dari mana dana ini boleh dikumpul dan sebagainya. Okey, sebelum ni sebenarnya Yayasan Unity dananya daripada syarikat-syarikat grup kami sendirilah, daripada College Unity dan beberapa anak-anak syarikat lah. Syarikat-syarikat tersebut memberi dana kepada Yayasan Unity dan Yayasan Unity membantulah golongan-golongan asnaf yang memerlukan. Tapi sekarang kami melihat masyarakat mula sedar untuk menyumbang dan membantu golongan-golongan asnaf ni. Tapi mungkin masyarakat pun sendiri tidak mempunyai wang yang banyak. Jadi
lahirlah Tree for Future di mana hanya menyumbang RM10 dan boleh menghasilkan pulangan sebanyak RM30 sebenarnya. Satu pokok RM10 tapi memberi pulangan sebanyak RM30. Sebab satu pokok boleh menghasilkan 2 kilo cili. Kalau kita darab dengan RM15 harga pasaran dan boleh jadi RM30. Wow. Okay, so return on investment maksudnya itu sumbangan dia dikembangkan dan kita mengharapkan sumbangan itu dapat kami teruskan ke musim-musim seterusnya. Puan Sarina, bagaimana orang di luar sana boleh mendapatkan sedikit maklumat mengenai Yayasan Unity ni? Bagaimana nak kontak atau sebagainya? Okey, boleh layari akaun Facebook kami di Yayasan Unity ataupun Facebook rasmi Tree for Future. Okey, so kalau macam contohlah macam saya orang perseorangan ataupun individu yang berminat untuk memberi dana selain daripada macam program untuk Tree for Future seperti tadi, adakah contoh walaupun sumbangan saya mungkin dalam kuantiti yang agak kecil, adakah dia akan diagihkan untuk ke program-program yang lain atau bagaimana? Semestinya kita memang selain daripada Tree for Future, kita memang mengalu-alukan sumbangan dalam kami punya program seperti bengkel teknik menjawab soalan, bengkel seminar kejaya dan beberapa bengkel yang kami jalankan di sekolah lah. Sebenarnya Tree for Future ni bukan di College Unity saja kami buat. Kami juga ada bentuk satu Tree for Future di sekolah-sekolah. Contohnya di satu sekolah di Seremban, kami set up fertigasi di sekolah tersebut dan sebenarnya fertigasi tersebut untuk pelajar-pelajar PPKI, iaitu pelajar yang kurang upaya. Okay. Kami di situ dengan bantuan pelajar-pelajar, walaupun mereka kurang upaya tapi mereka mampu menanam pokok cili. Mereka yang menggerakkan projek tersebut dan hasilnya untuk mereka lah. Hasil cili tersebut nanti akan disalurkan kepada PPKI, student pelajar PPKI. Itu dia tadi Syafiq sedikit perbincangan kita dan kita sebenarnya dah 20 minit berlalu. Sangat cepat. Banyak sebenarnya saya nak tanya pasal yang pokok cili ni. Saya tahu sebab saya suka makan pokok cili. Bukan, saya suka makan buah cili. Saya tak suka makan pokok cili. Tapi tak mengapa sebenarnya. Apapun kita nak ucapkan terima kasih sekali lagi kepada tetamu kita pada hari ini, untuk Pegawai Yayasan Unity Puan Sarina Muhammad Haris dan juga pesertanya sendiri iaitu Fatin Farhan Abdul Rahim kerana sudi berkongsi sedikit sebenarnya mengenai program yang telah pun diusahakan. So saya doakan kami semua di pihak Annex mendoakan semoga program ini terus sukses, berjaya. SD saya pun cakap benda sama juga. Okey, dia nak pokok cili dia cakap nanti. Okey, dia gurau saja. Okey, alright. So kita pun dah tiba di penghujung rancangan. Nampaknya hari Jumaat berakhir di sini dengan topik perbincangan mengenai College Unity. Betul. Okey, Yayasan Unity yang memberikan sumbangan kepada pelajar kurang berkemampuan. Oleh itu, saya kira nampaknya saya Syahira Izzati Yaakob dan saya Muhammad Syafiq Anan. Assalamualaikum dan jumpa lagi minggu depan. Bye-bye. Makcik bawang kembali. Makcik bawang kat sini. Makcik bawang kembali. Makcik bawang kat sini. Alkisah, makcik bawang dia datang. Semua benda nak bincang. Bila mula menyembang, topik akan menyimpang. Tak kira mana simpang, asalkan hati lapang. Betul lah, apa pula tak betul? Betul lah, cerita dia je betul. Betul lah, yang tak sahih pun betul.